Salam geng, racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen pendedaran PUBG non-stop, yang mana hari ni kita akan dera iPhone 14 Pro, smartphone terbaru daripada Apple. Kalau spek on paper memang nampak win lah kalau kita comparekan dengan iPhone 13 Pro yang kita pernah dera last year. Tapi kan, macam mana pula dari pengalaman sebenar? Adakah lagi power, lagi tahan demi bateri dan suhu lebih terkawal? Korang jangan risau, kita akan dapat jawapan ni sekejap lagi tau. Untuk kelebihan dan juga kekurangan phone ni, korang boleh refer video unboxing kita yang lepas, yang mana dalam video ni kita akan fokus 100% dekat PUBG sahaja. Kita akan PUBG sampai bateri phone ni habis, sampai kering tau. So, kalau korang dah ready, kita akan mulakan racun sekarang. Nampaknya kita dah pun ada dekat dalam lobby PUBG Mobile. Sekarang ni kita akan teruskan legasi penderaan PUBG non-stop dekat iPhone 14 Pro brand new daripada Apple. Yang mana phone ni macam korang tahu banyak benda baru, skrin baru, kamera baru, chip baru kan. Bateri pun besar jugalah untuk iPhone 14 Pro ni kalau kita compare dengan iPhone 13 Pro. Sekarang ni sebelum kita mulakan, jom kita tengok dulu setting kewajipan. Untuk bateri sekarang 100%, kita gaming test ni pakai data lah macam biasa. Wi-Fi, Bluetooth semua saya dah offkan. Untuk setting tak perlu saya dah offkan. Untuk keterangan skrin dekat sini memang cukup terang. Paling terang dalam dunia smartphone sekarang 2000 nits. Untuk brightness saya setkan paling tinggi. Auto brightness pun saya dah offkan dekat setting. Untuk setting lain macam korang tengok, kita onkan gaming mode, ada screen recording dan juga guide access. So sekarang ni kita akan buang dulu recent app untuk dapatkan performance yang lebih stabil. Dekat sini saya dah buang. Untuk iPhone 14 Pro, RAM dia tu 6GB RAM sahaja. Okey, macam mana dari segi grafik? Macam korang tahu, iPhone 14 Pro dia pakai chip terbaru daripada Apple, A16 Bionic. Untuk setting grafik, high setting, korang boleh dapatkan ratakan of course Ultra HD dekat sini, ataupun HDR Extreme, ataupun Smooth Extreme 60fps. Even phone ni dia support promotion 120Hz, tapi disebabkan dia pakai chip baru, biasanya dia ambil masa lebih kurang 2-3 bulan untuk dapatkan smooth 90fps macam yang ada dekat iPhone 13 Pro. So dalam case ni kita akan pakai setting HDR Extreme. Setting dulu, alright. So kalau korang dah ready kan, kita akan main map yang baru dulu. Alright, kita akan cabut port lining di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright, kita dah pun masuk dekat dalam spawn island. Dia masuk tu macam biasalah agak laju. So apa yang menarik pasal iPhone 14 Pro ni, macam korang tahulah, dari screen jenis Dynamic Island dekat sini lebih kurang macam notch juga, dia punya besar tu. So far kalau yang ada notch pun saya tak kacau, rasanya ni pun tak mengganggu lah. Untuk screen cukup terang, 2000 nits, dia pakai OLED, dia pakai teknologi terbaru LTPO Super Retina XDR. So kualiti dia memang padu, memang sharp, memang cantik lah dekat sini. Untuk chip pakai A16 Bionic. Untuk bateri 3200 mAh dan phone ni juga support stereo speaker by Dolby Atmos. Nanti kita akan tengok macam mana. Sekarang saya nak set up sikit lah dia punya button-button ni. Setting dulu, alright. Selepas ni kalau ada sebarang yang berlaku dekat phone ni geng, saya akan inform kat korang geng. Layan dulu. Alright, kita dah pun landing sekarang. Kita akan cari weapon dulu. Untuk button macam yang korang nampak lah, memang sangat-sangat responsif. Bila korang tekan, tak ada masalah. Untuk gyro pun just nice, sedap. Phone ni pun boleh kata memang tak adalah berat mana. Dan dia punya macam frame apa semua kan, dia jenis flat. So bila nak pegang tu bagi saya memang selesa lah. Untuk size 6.1 inci ni memang sedap untuk pegang. Alright, so ada enemy. Saya tak perasan dekat mana. Kita dah down. Alright, sekarang ni lebih kurang dalam 8 minit kita dah pun non-stop dekat iPhone 14 Pro dengan setting HDR Extreme. Tapi saya perasan dia punya brightness tu dah pun auto dim lah, macam korang tahu kan. Boleh kata tu salah satu features yang ada dekat iPhone. Bila phone ataupun zoom dekat, dia akan auto dim. So ada ni, tak apalah, kita akan cuba check kita punya bacaan suhu berapa paling tinggi kita dapat di bahagian hadapan. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 39 darjah Celsius. Kalau di bahagian belakang, kita akan cuba tengok berapa paling tinggi kita dapat. Dekat sini boleh cecah 42 darjah Celsius. Untuk 8 minit dah pun meningkat suhu dia. That's why dah auto dim. Tapi saya perasan walaupun auto dim, korang still boleh nampak lah dia tak seteruk macam ada dekat iPhone yang pakai screen LCD tau. Nampaknya 30 minit dah pun berlalu, yang mana sekarang ni bateri tinggal 87%. Untuk bacaan suhu adalah terasa panas-panas suam. Cuba kita cek berapa paling tinggi kita dapat.
Kalau di bahagian harapan ni paling tinggi kita dapat sekitar 37, 38, 39. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba cek sekarang berapa. Paling tinggi kita dapat dekat sini sekitar 42 darjah Celsius saja. Which is kalau kita comparekan dengan iPhone 13 Pro yang before ni, kalau 30 minit tu suhu paling tinggi just 40. Maybe disebabkan kita pakai brightness phone ni kan tinggi kan, macam korang tahu 2000 nits. Tak apalah, kita akan try. Tapi untuk performance memang tak ada kacau langsung. So kita try layan dulu. Nampaknya kita dah pun berjaya PUBG lebih kurang 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang, dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama, which is HDR Extreme. Untuk bateri sekarang ni tinggal 73%, which is kalau kita comparekan dengan iPhone 13 Pro last time, sama je kita dapat untuk 1 jam ni lah. So untuk bacaan suhu macam mana, kita akan cuba cek. So far saya terasa macam tak panas mana, dia macam cepat cool down. So kalau di bahagian hadapan ni paling tinggi kita dapat sekitar 36, 37, 38 darjah Celsius, hampir 39. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba cek. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 39, 40, 41 darjah Celsius saja. Which is nampaknya samalah macam yang kita dapat dekat iPhone 13 Pro last time. Untuk prestasi dekat sini sepanjang 1 jam memang tak ada masalah. Korang drop tempat banyak player kan, korang tengah rush enemy, clash ke, memang saya tak jumpa sebarang isu stuttering lagi ataupun start tau. Untuk button pun boleh kata sangat-sangat responsif, tak ada isu multitouch langsung. Walaupun dia punya dynamic island tu memang kedudukan dia agak macam kacau, tapi sepanjang gameplay ni dia tak mengganggu saya lah, just nice lah. Jam gyro pun ok kan, tak ada masalah setakat ni. So kita akan cuba offkan aircon pula, yang mana biasanya bila kita offkan aircon ni baru kita akan nampak prestasi sebenar dia, suhu dia berapa tinggi bila meningkat. So kita akan mulakan sekarang. Nampaknya kita dah PUBG lebih kurang 35 minit dalam keadaan aircon saya dah pun offkan, yang mana sekarang ni saya terasa macam suhu dia agak panas. So kalau kita cek di bahagian hadapan ni kan, paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius. Manakala kalau di bahagian belakang pun kita akan cuba cek, korang tengok sendiri. Paling tinggi kita dapat sekitar 44 darjah Celsius. Satu benda yang saya perasan, bila suhu cecah 44 darjah Celsius, dia punya auto dim, dia punya brightness tu kan lebih gelap berbanding kalau suhu sekitar dalam bawah 42 macam tu tau. Tadi saya beritahu korang kalau dia punya brightness tu kan, walaupun auto dim tak berapa gelap sangat, tapi sekarang dah terasa macam agak gelap lah bila suhu 44 darjah Celsius. Tapi yang menarik, sepanjang kita gaming kan, walaupun suhu meningkat, dia punya performance masih tak ada drop, masih stabil. Dia punya FPS pun sedap pun cakap kan. So kita akan cuba try lagi, kita akan tengok nanti macam mana. So far prestasi memang mantap, terbaik. Cuma dia punya auto dim, gelap dia memang tak bawa bincang lagi kan, gelap gila. Make sure korang kena main map yang boleh kata yang terang-terang. Kalau map gelap tu sakit gila mata korang, silap-silap buta tau, gelap-gelap sangat. Mana tak boleh naik ni? Ok boleh. Alright, kita akan cuba cek sekali lagi berapa suhu tertinggi yang kita dapat, sebab terasa macam gelap gila tau sekarang ni. Di bahagian hadapan kita akan cek dekat sini, kita dapat sekitar 43 darjah Celsius kalau korang nampak. Kalau kita cek di bahagian belakang pula, dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 45 darjah Celsius. Padahal dia punya gelap tu lain macam. Tapi dari segi prestasi memang saya puji. Dia punya frame rate pun memang saya puji, memang stabil, tak ada sebarang isu stuttering ataupun lagi. So kita akan teruskan lagi geng. Nampaknya kita dah pun berjaya PUBG lebih kurang 2 jam 9 minit tanpa henti dalam keadaan aircon saya dah pun offkan dan masih menggunakan setting grafik HDR Extreme. Ok, so untuk bateri tinggal berapa? Tinggal 38%. Untuk bacaan suhu di bahagian hadapan ni kita akan cuba tengok. Paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius, hampir 43 darjah Celsius. Ok, kalau di bahagian belakang pula macam mana? Kita akan cuba check of course. So dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 44 darjah Celsius, yang mana paling tinggi max kita try tadi sekitar 45 lah, dia boleh pergi kan.
Kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini, memang saya tak apa nak komplain. Dia punya prestasi, dia punya feel bila korang gaming pakai iPhone 14 Pro ni sama lah macam 13 Pro. Walaupun suhu meningkat sampai 45 ke 46, dia tak ada mengalami sebarang isu stuttering, lagging ataupun stuck. Yang mana dia punya bacaan FPS tu memang sangat-sangat stabil, terbaik lah dekat sini. Untuk macam isu lain kan, macam Ghost Touch tu memang tak ada, multitouch pun okey. Korang nak landing, korang nak drop dekat mana-mana tempat kan, yang hot drop ke, korang tengah rush enemy banyak sangat enemy dalam satu masa ke, memang tak ada isu terbaik. Cuma satu benda lah yang saya nak komplain dekat sini, dia punya auto dim tu, dia punya brightness tu memang gelap gila tau. Memang susah gila korang nak nampak enemy. Lama-lama main macam ni memang sakit mata tau. Tapi kita akan cuba try layan je. Untuk benda lain rasanya tak kacau. Dynamic Island pun tak kacau. Phone pun memang agak berat sikit lah, bila dalam mengguna ni memang agak berat. Tapi pegang sedap lah sebab dia macam flat. So kita akan cuba onkan aircon dan kita akan main sampai bateri habis geng. Alright, kita dah PUBG lebih kurang 3 jam tanpa hentilah dalam keadaan aircon terpasang. Bateri sekarang ni tinggal 14% sahaja. Untuk bacaan suhu kalau dalam aircon terpasang memang just nice, tak panas mana. Di bahagian hadapan kita dapat sekitar 37 paling tinggi. Kalau di bahagian belakang kita akan cuba tengok sikit. Dekat sini paling tinggi kita dapat sekitar 39 darjah Celsius sahaja. Untuk prestasi tak ada apa yang saya nak komplain, masih sedap, masih mantap. Saya tak jumpa sebarang isu yang pelik-pelik lah setakat ni. Cuma kalau nak komplain tu, mata saya agak sakit lah sebab dia auto dim ni kan. Dia punya gelap ni. Tak apa, kita akan cuba teruskan lagi. Alright, nampaknya bateri sekarang dah low gila, tinggal 1% saja. Tapi prestasi masih mantap. Tak ada tanda-tanda macam dia nak drop ke, dia punya performance memang tak ada. Terbaik lah dekat sini kan. Cuma nampaknya macam bateri dia tak tahan mana. Sekarang 3 jam 33 minit, berbaki lagi 1%. Berbanding kalau kita tengok dekat iPhone 13 Pro boleh cecah 4 jam lebih. Tapi tak apalah kan, kita akan cuba tengok nanti macam mana. Layan dulu. Prestasi mantap, baterai responsif, gyro sedap. Nampaknya kita punya iPhone 14 Pro dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod 3 jam 34 minit. Okay, finally kita dah pun dapat hasil dia. Macam korang nampak sendirilah, kalau bercakap dari segi prestasi dekat sini, memang boleh kata A16 Power Unit yang ada dekat 14 Pro ni cukup powerful. Korang nak landing dekat mana, korang turun dekat mana tempat, even banyak play dalam satu masa sekalipun, tak ada sebarang isu. Korang takkan jumpa sebarang stuttering, lagging ataupun stuck. Stuttering tu akan ada, time tu pun saya perasan bila bateri 1% dan nak mati barulah ada stuttering. Yang tu macam tak kira lah kan. Ok, yang mana kan, dia punya feel tu saya perasan lebih kurang macam 13 Pro juga. Even suhu meningkat, suhu panas pun korang still dapat main dengan max performance. Tapi, ada tapi dia. Kalau bercakap dari segi ketahanan bateri dekat sini, saya terpaksa akui kalau 14 Pro ni bateri dia tak setahan 13 Pro. Even dia ada bateri yang lebih besar, korang boleh tengoklah data dekat skrin sekarang. Adakah disebabkan features baru yang ada dekat 14 Pro ni membuatkan bateri dia lebih cepat drop berbanding biasa, ataupun masih terlalu awal untuk kita judge? Maybe sistem belum fully optimize, kita tak tahu kan, wallahualam. Soon mungkin kita akan try balik lah, tengok nanti macam mana. Tapi part yang paling saya turn down sekali lah dekat phone ni kan, auto dim. Yang mana benda ni memang dah sinonim lah dengan iPhone. Kalau korang pakai iPhone, korang iPhone user, korang masih tahulah, even kita dah off auto brightness dekat setting, sistem akan forcekan brightness screen bila suhu start meningkat. Actually, bila saya dah lama dari iPhone ni, saya dah terbiasa lah, dah macam sebati lah dengan auto dim ni. Tapi untuk 14 Pro ni, dim dia memang tak boleh bawa bincang geng, serasa sakit mata. Mungkin lah kan disebabkan teknologi LTPO yang baru dekat skrin ni, penyebab dia kita tak tahu kan. Untuk isu lain dari segi gyro ke button apa semua memang tak ada masalah. So rasanya sampai sini dulu lah untuk video kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.